Baik, Audio, seperti yang dinyatakan oleh rakan saya, tadi kita sekarang bersama dalam segmen wawancara kita Aha. memperkatakan mengenai dengan artifak tembaga di negara Brunei Darussalam, iaitu bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Muhammad Hairun Hazim bin Haji Matsani, iaitu kurator etnografi pengurus Muzium Teknologi Melayu Jabatan Muzium-Muzium, dan kita bersama dengan beliau pada pagi ini menerusi virtual, dan beliau sudah ada di talian sekarang bersama kita. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. apa khabar? Kita panggil apa ni? Hazim Alhamdulillah, ya? selamat pagi. Panggil Minta maaf tuan? Panggil Panggil Hazim, Hazim Tuan atau Hazim. Aha. Tuan Ya. Hazim lah. Okey. Tuan Hazim, tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini, yang akan kita bawakan menerusi wawancara kita, artifak tembaga di negara Brunei Darussalam. ya. Jadi, apakah fungsi Yes, artifak utama tembaga. dalam memiliki bahan-bahan tembaga pada zaman dahulu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salam sejahtera. Jadinya Jabatan Muzium-Muzium di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ada mempunyai pelbagai artifak yang diperbuat daripada pelbagai natural resources seperti emas, perak, daun, kayu dan juga tembaga. Menyentuh mengenai tembaga, pelbagai artifak yang ada di bawah Jabatan Muzium-Muzium seperti contoh bedil, celapa, gong, kalakati, langguai, kiri dan sebagainya. Jadinya berbalik semula kepada fungsi utama dalam memiliki bahan-bahan tembaga pada zaman dahulu. Ia mempunyai pelbagai fungsi. Yang pertama, kegunaan harian seperti contoh untuk memasak makanan, untuk menyimpan barang-barang dan sebagainya. Kemudian tujuannya juga untuk kegunaan semasa majlis-majlis tertentu seperti ada istiadat, perkahwinan, persandingan dan sebagainya. Kemudian ia juga digunakan untuk tujuan kemewahan, iaitu untuk menaikkan status kekayaan sebuah keluarga dahulu. Dan kemudian yang terakhir, tujuannya adalah untuk denda, untuk mengganti denda jikalau tidak mempunyai duit kan dulu. Jadi diorang menggunakan artifak tembaga untuk sebagai ganti rugi jikalau ada melakukan jenayah di masa lalu. Jikalau dibandingkan dengan sekarang, penggunaan fungsi artifak tembaga itu pada zaman sekarang adalah berlainan. Seperti contoh yang pertama adalah untuk perhiasan rumah, kemudian untuk harta warisan keluarga kita ni turun-temurun, kemudian tujuannya untuk pengumpulan ataupun personal collection. Dan dari aspek Jabatan Muzium-Muzium, tujuan kami untuk menyimpan bahan-bahan tersebut adalah untuk memastikan pemeliharaan bahan-bahan budaya untuk khazanah warisan negara kita ni untuk generasi yang akan datang. Ya, Alhamdulillah, itu dia penjelasan yang cukup lengkap ya. Jika kita perhatikan tadi Tuan ya, di belakang Tuan sendiri berlatar belakangkan benda-benda ataupun artifak yang diperbuat daripada tembaga. Mungkin seperti yang dijelaskan tadi ya. Dan untuk selanjutnya Tuan, kita ingin mengetahui akan bilakah mulanya aktiviti ataupun kerja-kerja pertukangan tembaga ini wujud di negara kita, dan mungkin dapat dijelaskan secara rincinya mengenai dengan ianya wujud di masyarakat yang mana menitik beratkan pembuatan artifak tembaga ini secara lebih detailnya lagi. Silakan. Okey. Dari aspek pembuatannya Tuan, pembuatan tembaga ini selalunya dibuat oleh orang-orang yang berkemahiran dalam penuangan tembaga, khususnya di kampung air Tuan. Di kampung air secara teorinya pada 1817 Masihi, kurun 1817. Jadinya yang menitik beratkan pembuatan tembaga ini adalah puak Melayu Brunei di kampung air. Kampung-kampung yang menitik beratkan pembuatan tembaga ini adalah seperti Kampung Pandayan, Kampung Sumbiling, Kampung Sungai Kedayan dan juga Kampung Ujung Bukit. Kampung Ujung Bukit ini adalah satu kampung yang membekalkan produk-produk tembaga seperti sulang, gantang, calap, kiri, gong dan sebagainya. Peralatan ini diperbuat daripada tembaga dan sangat digemari oleh etnik-etnik lain seperti Bisaya, Belait, Dusun, Kedayan, Murut, Tutong dan Iban. Memiliki bahan-bahan tersebut bertujuan untuk dijadikan ritual dalam upacara yang beradat bagi masyarakat-masyarakat yang ada di darat.
Manakala masyarakat yang ada di kampung air, diorang gunakan untuk upacara seperti adat istiadat, kegunaan harian seperti saya mention earlier, dan juga untuk meningkatkan pendapatan seharian diorang selain daripada menangkap ikan di laut. Aha. Jadi itu dia yang boleh diterangkan ya. Jadi di sini apakah salah satu contoh artifak tembaga yang dapat diterangkan ya Tuan? Jadinya kalau salah satu contoh yang dapat dibagi untuk wawancara pada hari ini, salah satu artifak yang ada di Jabatan Muzium-Muzium, namanya artifak tersebut adalah kiri. Kiri ini diperbuat daripada tembaga. Kalau kita ni lihat, kiri ini mempunyai dilengkapi dengan tangkai pemegang, tudungnya bertampuk, yang punya corak itu dipanggil buah-buahan itu, buah pengalaban ataupun manggis tu, untuk menutup artifak tersebut. Kemudian muncungnya ia mempunyai muncung untuk mengeluarkan air. Fungsi sebenar kirian ini adalah untuk penyimpanan air. Kirian ini digunakan oleh Melayu Brunei dan dicipta oleh masyarakat Melayu Brunei di zaman lalu. Fungsinya seperti saya mention earlier adalah untuk kegunaan harian, menyimpan air, kemudian untuk majlis keramaian seperti doa selamat, kemudian tahlil arwah dan juga untuk mengambil wudu juga. Ia juga untuk menjirus kaki semasa majlis persandingan dan pada masa sekarang fungsinya adalah sebagai harta warisan negara kita ni. Ya, seperti yang telah pun dinyatakan tadi ya, dan juga paparan gambar yang kami bawakan pada pagi ini ya, Tuan ya. Mungkin dapat dijelaskan, apakah motif-motif yang terdapat di ukiran pada artifak yang mungkin sebentar tadi yang dijelaskan dan juga yang kita dapat saksikan menerusi skrin TV itu, mungkin dapat dijelaskan lagi motif-motif yang dipaparkan. Ya. Silakan. Okey, dari aspek motif-motif barang-barang tembaga ni, kalau khususnya artifak kiri ni, kalau dilihat pada pemegangnya, ia mempunyai pelbagai motif, tapi salah satu motif yang sering diukir pada bahan artifak kiri ni adalah bunga air mulih. Seperti mana kita ketahui, bunga air mulih ni sesuatu corak yang sering kita ni lihat ataupun nampak di mana-mana di negara Brunei Darussalam. Mulih atau mulih adalah dialek Melayu Brunei yang bermakna balik tu. Motif ini menunjukkan bunga yang menjajar dalam lingkaran bulat berangkai seperti huruf S, di mana lingkaran di depan berbalik dan bertemu semula dengan lingkaran yang di belakang. Kemudian corak yang kedua kita ni dapat dilihat pada tengah-tengah artifak tersebut, iaitu corak bunga suganda. Bunga suganda adalah sebuah corak yang diinspirasikan daripada sejenis bunga yang berbentuk seperti lotus. Bunga ini ditemukan di kawasan pinggiran hutan. Kemudian kalau kita ni lihat daripada base bawah tembaga tu, di bawah kiri itu kita ni nampak ada corak. Coraknya adalah rawai-rawai yang bawah sekali. Motif rawai-rawai ini berbentuk seperti kon kecil ataupun aiskrim kecil. Motif ini dibentuk seperti hujung daun dan bersambung-sambung. Dalam bentuk kon tadi itu ada corak tumbuhan juga. Kemudian di tengah-tengah artifak tersebut, kiri itu ada corak motif belah rotan. Motif ini menyerupai rotan yang dibelah dua dan disusun secara rapi. Dan kemudian kalau kita lihat pada muncung kiri itu, kita ni nampak ada satu motif, iaitu motif bunggulan naga. Bahagian muncung dan arah badan kiri itu. Ia secara ringkasnya itu motif naga lah tu. Kalau secara diringkaskan, when it comes to bila menyebut tentang motif ini, motif di artifak-artifak yang diukir pada artifak-artifak di Jabatan Muzium-Muzium ataupun mana-mana artifak di negara Brunei Darussalam, seringkali kita ni lihat ada dua artifak utama. Yang pertama adalah flora dan fauna, iaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan kemudian tulisan Jawi. Jadinya kedua-dua ni sering dapat diperhatikan di artifak-artifak kita ni. Kalau flora dan fauna, ia sering dilihat pada artifak-artifak yang dipunyai oleh puak-puak di darat seperti Bisaya, Dusun dan sebagainya. Orang ini dulu, sebagaimana kita ketahui, dahulu sebelum datangnya Islam, mereka bukan beragama Islam. Jadinya mereka menitik beratkan
corak-corak yang berunsurkan binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian dengan datangnya agama Islam, kekuatan agama Islam itu telah menyerap kepada bangsa-bangsa kita, masyarakat kita ni, dan tulisan Jawi itu telah menjadi satu ukiran yang well known ataupun famous di kalangan pembeli-pembeli ataupun pembuat pembekal artifak-artifak kita ni. Okey, itu dia antara penjelasan motif-motif yang terdapat di ukiran pada artifak. Dan bila kita ni lihat sebentar tadi gambar-gambar yang telah pun kita ni kongsikan, mungkin ada setengah masyarakat Ketanah yang masih menyimpan artifak tembaga ini. Bagi mereka yang gemar menyimpanlah. Jadi Koleksi lah ya. koleksi, jadi terkenallah nostalgia dulu-dulunya, di mana membeli dan sebagainya. Adakah ia orang dari turun temurun, ada yang menyimpan lebih berpuluh tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun macam itulah. Tapi di sini secara umumnya tuan ya, apakah kraft tangan orang dulu-dulu Ketanah khususnya di negara Brunei Darussalam ini? Khusus kalau di negara Brunei Darussalam pada zaman dahulu, pelbagai kraft tangan ataupun perusahaan yang telah pun dijalankan untuk menjana hasil ekonomi sesebuah keluarga. Barang-barang hasil kraft tangan ataupun perusahaan Brunei memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat kita ni. Ia adalah salah satu aktiviti ataupun kerja orang-orang dahulu. Ada beberapa perusahaan kraft tangan masyarakat dulu seperti pembuatan bahan daripada emas, perak dan tembaga. Kerja-kerja perusahaan atau kraft tangan yang lain seperti anyaman bakul dan sebagainya, dan juga memburis perahu adalah salah satu perusahaan ataupun kraft tangan yang telah pun dijalankan pada zaman dahulu. Jikalau kita lihat pada masa ini, orang-orang yang berkemahiran dalam pembuatan artifak-artifak Cemania ataupun hasil produk Cemania ini makin berkurangan dibandingkan dengan dahulu. Kalau tani turun ke lokasi-lokasi yang tertentu seperti kampung air, kita ini dapat perhatikan yang menjalankan tugas-tugas memburis perahu contohnya adalah semakin kurang, dan orang-orang yang berkemahiran adalah orang yang berumur yang limpas daripada 70 ke 80 tahun. Ada yang pandai di kalangan orang muda, tetapi had umur adalah di antara 40 ke 50 ke atas. Jadinya kalau diperhatikan, orang-orang muda bawah 30 itu memang kurang berhabis lah di mempunyai kemahiran dalam contohnya memburis perahuannya. Selain daripada itu, artifak-artifak yang diperbuat daripada emas, perak, tembaga itu memang diketahui lah sudah masa ini memang boleh dikatakan tidak lagi ada yang membuat tu, memang berkurangan. Ada penyimpanan saja, orang yang personal collector saja ada. Dari aspek pembuatan itu memang kurang berhabis sudah. Yang dari kalau institusi kerajaan, kita ni dapat perhatikan pusat kesenian yang menjalankan tugas tersebut dalam memastikan warisan khazanah dalam pembuatan artifak-artifak ataupun bahan-bahan tradisi ini diteruskan untuk generasi yang akan datang. Iya, itu di antara penjelasan. Dan mungkin Tuan ya mempunyai saranan yang tersendiri, nasihat Tuan kepada masyarakat Ketanah bagi mereka. Kalau tadi mengatakan ada nyerang hak-hak umur bagi mereka yang ada pemandaian ni, ada pandai kraft tangan, memburis perahu dan juga sebagainya. Kalau akan melihat tukang tembaga ni mungkin ada lagi seperti yang mungkin ada, ataupun kalaupun ada akan mencari mungkin sudah berumur dan lama sudah ditinggalkan. Jadi saranan Tuan sendiri dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, artifak tembaga di negara Brunei Darussalam. Saranan saya kepada orang ramai mengenai artifak tembaga ini, ia mempunyai nilai-nilai yang tinggi yang semestinya kita ni patut pelihara dan jaga, kerana ia adalah salah satu warisan khazanah kita ni yang perlu diajar kepada generasi yang akan datang, kerana dari sana kita ni akan memberitahu kepada orang bahawa kita ni, nenek moyang kita ni mempunyai skill, kemahiran yang luar biasa yang dorang tidak perlu datang ke sekolah tapi dorang mengetahui cara-cara pembuatannya. Kemudian kalau BIS kita mempunyai minat untuk menjalankan research contohnya mengenai artifak-artifak tembaga, Jabatan Muzium-Muzium juga mempunyai
bahagian yang mempunyai yang mengkhususkan dalam menjalankan pendidikan mengenai kebudayaan, iaitu bahagian etnografi. Dan selain daripada itu juga kami mempunyai bahagian arkeologi, bahagian ilmu kejadian dan yang lainnya untuk memberikan servis kepada kita dalam mengetahui mengenai warisan khazanah di negara Brunei Darussalam. Ya. Dan sebetulnya Atul serta Tuan ya, memang tidak dapat kita nafikan akan kebijaksanaan dan juga kepandaian masyarakat ataupun orang-orang terdahulu ya dalam menghasilkan hasil karya seni mereka, terutama sekali dalam membuat artifak dan juga seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi, tembaga ataupun cara ukiran perahu. Dan saya jadi teringat ya Tuan, mungkin dapat kita kongsikan bersama ya, kerana kita masing punya masa. Kalau saya pernah mempelajari ataupun membuat research cara pembuatan kain jong sarat, asal usulnya adalah apabila ampas padi tersebut ditaburkan pada air, ya, pada air di satu bekas di waktu malam. Jadi cahaya bulan tersebut akan memberi bayangan kepada bentuk ampas padi tersebut akan menjadi bunga. Jadi mereka memperolehi idea macam mana untuk menghasilkan bunga-bunga tersebut ya, untuk dijadikan orang kata ni dijadikan bunga pada jong sarat tersebut ya. Jadi sangat kreatif sekali. Itulah anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita ya, terutama sekali orang terdahulu. Ya. Mungkin saya nanti keluarannya pasal jong sarat, siapa tahu ya Tuan ya. Insya-Allah ya. Ya. Baik, terima kasih di atas perkongsian mengenai Tuan itu mengenai jong sarat. Silakan. Pelbagai perkara yang dapat kita ni kupas contohnya dari aspek motifnya, dari aspek ukirannya dan sebagainya. Pembuatan material-material yang digunakan dalam pembuatan jong sarat ataupun kain tenunan kita ni. Pasal nowadays kalau kita ni perhatikan saja contohnya kalau perkahwinan, kalau kita ni lihat baju pengantin itu sebenarnya banyak yang bukan Brunei punya, tapi daripada luar negara lah. Betul. Kalau kita ni memakai jong sarat untuk baju pengantin itu, ia memang mahal lah kosnya. Ya, betul sekali. Nantilah mungkin ada keluaran yang akan datang akan diterangkan secara terperinci. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Tuan dengan penjelasan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, artifak tembaga di negara Brunei Darussalam. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.